Oh, tak apa bendanya, mungkin ada makna yang kita tak tahu tu, nak kena cari tu. Dia benda-benda ni kadang-kadang dibuat gitu tu sebenarnya semua kita jadi Yahudi pun mahu juga. Tapi kita tak tahu apa ceritanya kan. Waktunya mungkin ada. Perlu buat satu kajian pula apa pula ni ya. Jadi hadis Nabi ni apa katanya, syurga neraka sampai neraka dengan syurga ya. Kemudian diwahyukan kepadaku bahawa sesungguhnya kamu akan diuji di dalam kuburmu yang semacam atau yang hampir dengan fitnah Masih Ad-Dajjal. Ini tuan-tuan, kita ni tak tahulah. Kiamat campur tolak tendang terajang. Tak ada orang boleh meramalkannya. Ada orang ramal 2012 dah terlepih, tak jadi kiamat 2012. Jadi ikut kitab hadis-hadis, keberangkalian kiamat itu andai berbaki pada kita daripada hari ini mungkin 60 tahun ataupun 70 tahun. Maksudnya kalau umur saya, kalau panjang umur 100 tahun. Aku tak mana. Kalau teman ada 100 tahun pun, teman bukan berjalan ke depan, tapi teman nak mundur ke belakang. Tengok apa pula Ustaz Mangkor tu, dulu dia jalan ke depan, sekarang dia dah mundur ke belakang. Itu petanda maknanya mungkin tak ada lah umur kita sampai tahap itu. Ya? Walaupun Mak Kilau sampai 120 lebih umurnya, pejuang Melayu, tapi baru semalam kemarin dikenang oleh 5 Mak Kilau. Itu baru kenang. Yang banyak dikenang ni entah siapa orang, kita pun tak tahu. Padahal orang yang memperjuangkan kemerdekaannya Profesor Dr. Baharudin. Pasal aku tak kenal. Kenang daku dalam doa tu. Kenapa tak kenal Profesor nama Dr. Baharudin? Apa saya tak kenal tuan-tuan? Siapa tahu jawab? Masih warna lain. Warna lain. Cok bulan. Cok dia lain ni macam ni. Jadi tuan-tuan kita pasal kita ni pejuang ni kita baca sejarah betul-betul. Jangan sejarah itu diputar belit, tak boleh. Dia bukan siput putar. Dia sejarah. Pastikan orang yang memang memperjuangkan untuk kemerdekaan itu ada namanya. Ini dah orang tertentu je. Entah dia, entah tidak dia memperjuangkan mereka apa, kita pun tak tahu. Yang ada kenari-kenari ni, yang ada kenari tak ada. Rashid Maidin ni memperjuangkan mereka, tak. Rashid Maidin tak jauh dengan kampung saya dari Sungai Mani. Kan ke adik-adiknya pun ada wakil rakyat Yusuf Maidin, Sungai Mani dulu. Kata demo dia balik raib. Tahu-tahu nampak ada Rashid Opia ni. Dia berkata, adakah dia termasuk di kalangan orang yang memperjuangkan kemerdekaan? Tu baca sejarah baliklah. Sejarah mana kitab bukunya? Wallahu a'lam lah. Buku yang dia membuat, siapa buat tak tahu lah. Kita kena baca balik, buka balik sejarah. Sejarah kemerdekaan. Adakah kita merdeka? Tidak. Hamba saya lah nampak gaya ni kita. Boleh tanya dia lah. Tanya dia mana bapa ni ke. Adakah dia dalam senarai? Dah mati. Dah. Mulai itu boleh kita tanya. Ada lagi mati. Ustaz bakal mati. Itu pejuang kemerdekaan. Tapi tak ada orang kenal pun. Ustaz Abu Bakar Baki yang buka pondok Al-Ihya Syarif Gunung Semangui. Tak ada orang kenal. Yang melahirkan Ustaz Bakar Baki, siapa dilahirkannya? Siapa? Datuk Asri. Ini Datuk Asri. Haji Datuk Asri. Presiden. Presiden. Melahirkan bermacam-macam manusia. Ya. Ustaz Bakar Baki. Yang orang zaman dulu kata Khomeini di balik gunung. Itu sejarah tuan-tuan. Ini semua ada baca, cara baca dulu macam mana mu tahu. Kena ada baca, iqra bismillahirrahmanirrahim. Baca olehmu dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Itu kalau tak baca tak ada lah. Ilmu ni kena baca tuan-tuan ya. Belum.
kena cari balik lah. Yelah dia dah mati, tu matilah. Tapi kita tahu nama dia tu siapa, dia lahir di mana, apa dia perjuangkan, ini sebut nama orang itu je. Awak pun pening, takkan seorang kok ramai. Kalau seorang-seorang memerdekakan negara kita, dengan handil orang tu, mana maunya, tentulah ramai. Kalau seorang, ya Allah ya Tuhan, memang handil betul lah. Mungkin dia boleh jin 100 orang, 1 ekor sama apa. Mestilah ramai yang memperjuang kemerdekaan ni, yang patut dihargai. Kalau zaman mantan Menteri Datuk Abdullah Badawi, orang yang dari Johan Quran dibayar allowance 2,000 sebulan. Yang Johan lah. Ya. Jadi pejuang kemerdekaan ni pun lama-lamanya, kalau dia dah mati, anak dia ke boleh ke kita wariskan juga sebagai allowance-nya kerana dia pejuang. Apa salah? Dia pejuang. Kalau tak ada mereka, tak ada. Kalau kita tak mereka, tuan-tuan, tak tahu. Gambar maka ubi kayu ke? Ubi kayu. Ini kan buat, jom kita buat Islam. Makan pasyor lah kita, weh. Dia makan pasyor. Kalau buat negara Islam, hukum Islam makan pasyor. Tuhan bagi betul-betul makan pasyor, baru tahu. Baru tahu ya. Pergi Mekah pulih-pulih kepala pahit tu, keluar-keluar bukan air, keluar pasyor. Ingat nak ambil semayang, tengok-tengok. Yang turun tu pak. Tuan-tuan ni, jadi kita baca balik lah, baca sejarah siapa yang berjuang kemerdekaan ni, orang mana, siapa nama. Bacalah. Itu ilmu. Jangan ambil ilmu yang telah pun diselewengkan oleh orang-orang yang tertentu, itu tak mahu. Kita nak baca ilmu yang betul. Tuan-tuan ya. Jadi Masih Dajjal ni itu fitnah Dajjal lah. Dajjal ni tuan-tuan, dia ada 2 mata macam kita juga, tapi sebelahnya julid, awal. Dia julid. Dan Dajjal ni ditulis sini lah, kalau orang beriman dia tengok dekat sini tulis Ad-Dajjal. Ad-Dajjal. Tapi kalau orang tak beriman, dia tak nampak di sana. Dajjal ni dalam kitab Fitnah Dajjal, ke kitab Aqidatun Najim, dikhabarkan bahawasanya dia ada seekor binatang, tunggangannya namanya himar. Binatang yang ditunggang tu namanya dia akan bagi roti. Dalam kitab tu lah, dia kata bagi roti. Siapa bagi roti, terima dengar cakap dia, kira-kiranya segar-bugar. Tapi siapa tak dengar cakap dia, sakit. Maknanya si Dajjal. Jadi kita barangkali mungkin tak bertemu dengan Dajjal, tapi kita bertemu dengan anak-anak Dajjal. Dajjal tu kita tak ada jumpa lah setakat hari ni, belum lagi tuan-tuan, belum ya. Dajjal ni kita mungkin tak jumpa lah kau. Tapi anak Dajjal jumpa. Asyik ada ceramah, ada anak Dajjal. Asyik orang nak baik dia, dibuat kocak. Ini namanya anak-anak Dajjal. Dajjal belum keluar. Pelik ya. Bapak belum keluar tapi anak dah keluar. Apa pelik punya. Apa nak pelik pula. Tak kahwin tapi anak pun keluar. Orang yang kahwin tak beranak, tak mau beranak. Orang yang tak kahwin dia beranak pula. Jadi itu bukan satu benda yang pelik. Jadi Dajjal belum keluar, anak Dajjal sudah keluar. Guru saya kata, Haji Omar Zudi kata masa ngaji, itu bukan kata Dajjal, dia kata Dajjaji. Anak Dajjal. Jadi berhati-hati dengan anak-anak Dajjal ni, supaya jangan kita terpengaruh dengan mereka. Ditakuti kita juga akan mendapat title anak Dajjal. Kan? Anak Dajjal. Macam cerita anak Ustaz Ali lah kan. Bila dia tegur anak dia, dia marah bapak dia. Kalau 20 tahun dulu bapak. Kalau 20 tahun dulu bapak dah tegur, dah halang, takkan Sazali jadi macam sekarang. Tapi nasib telah menjadi bunga. Boleh berlakon gaya ni? Kita cara berlakon kan, macam mana nak berlakon begitu kan? Boleh makan. Maksudnya macam itu. Jadi kita kena tegur. Jangan dah lepas, dah terlanjur baru nak tegur. Mangkuk lah kita. Tegur sekarang. Sudah kita tegur-tegur bagi tahu tak mau dengar.
Ayun. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Wa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang ini juga Nabi suruh kita baca satu hari 7 kali paling kurang. Ya. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Paling kurang 7 kali. 7 kali ya. Tapi kalau boleh 7,000 kali Lagi baik. boleh juga lah, tapi tak tahu 7,000 kali macam mana lah. Cara la ilaha illallah, la ilaha illallah, pasal tengok ketam kat depan dia macam la ilaha, mula betul la ilaha illallah, mula okey. Mama dia pokok dia 5 la ilaha, lela pula datang haid. Bukan la ilaha illallah. Jadi baca tu biar maknanya kelas apa, biarlah usahakan betul. Jangan pergi rempit sampai dia 7 dan Tuhan dia tak tahu apa bunyi kan. Lepas malam ni subhanallah, 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 subhanallah. Gaduh kan pasal ada keruri lepas maghrib. Sebelah macam bukan subhanallah. Habis sebelah bacanya. Ya Allah ya Tuhan. Tak baca satu-satu. Agak tak lalu banyak baca 10 kali pun cukup. Tapi tak kenalah pada hadis Nabi tu dia suruh baca 33 kali. 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, dan penutupnya iaitu la ilaha illallah, apa nama Allahu akbar sebanyak 34 kali. Tapi kita tidak, kita ni kira nak kalut. Kebir Allah. Apa pula kebir Allahu akbar. Bacaan tu dia nak kena dengan kelam kamu. Walaupun dia bukan ayat Quran, tapi kita baca begitu Kebir Allah. Sebelah. Hamlah. Tak tahu apa nama cerita ni. Bubur kacang ke bubur lambu ke minyak naik 2 kupang. Apa nama tadi? Dia belah-belah. Hidup kita dia punya kalutnya rempit sampai gear 7. Gear 7 dibaloi dia tak tentu hala bunyi. Jangan nak baca bagi betul. Bacaan ni kena baca bagi betul. Kalau sembahyang tentu lagi betul lah. Maksudnya kalau bacaan apa wirid pun kena baca. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi dajjal ni dia akan mendajjalkanlah orang yang ada pada zaman itu. Kepada setiap orang akan ditanyakan apakah yang kamu tahu tentang lelaki ini, yakni Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad ni? Ini soal man nabiyuka. Adapun orang yang beriman atau orang yang mempercayai ia akan menjawab ia adalah Muhammad utusan Allah. Ia datang kepada kita semua dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata dan petunjuk-petunjuk yang lurus. Kita semua menyahuti seruannya dan mengikutnya. Kata-kata ini diucapkan olehnya 3 kali. Maka dikatakan kepadanya, tidurlah sebagai orang yang saleh. Jadi kalau tidur bukan nasmah ya, nam. Kitab tu tadi yang Arab tu nam bukan nam lagi ni. Nam ni maknanya nama ya namun nam, tidur lah. Ya, nama ya nam niam. Kata dalam hadis baru ni saya baca di surah Nurul Huda, wasalil lail, kemudian wan nasu niyam, bangunlah kamu sembahyang malam sedangkan manusia itu tidur. Nabi suruh buat. Dia kata salil lail, bangun sembahyang malam, kata Nabi, kalau kamu nak panjang umur, wan nasu niyamun, sedangkan manusia itu tidur. Jadi kita malam ni kena bangun lah. Kalau tak banyak rakaat pun 2 rakaat pun kira kita akan cukup. Kita bangun. Atau kalau agak tak boleh bangun, sekarang lepas isyak ni, lepas sembahyang isyak, kita ba'diyah isyak 2 rakaat, terus tutup dengan witir sebanyak 3 rakaat. Habis.